Assalamualaikum, selamat pagi. Hi everyone. Sihat semua? Cikgu harap awak semua sihat di rumah ya. Kes-kes COVID ni sekarang masih tinggi lagi. Jadi hati-hati. Jangan keluar daripada rumah, duduk di rumah dan baca buku, okey? Hari ni kita nak belajar tajuk baru untuk sains tingkatan 3. Okey? Jadi hari ini kita nak masuk bab 2. Bab 2 sains iaitu tajuknya respirasi. Pastikan awak dah bersedia ya dengan buku teks dan juga modul buku B. Subtopik kita yang pertama ialah 2.1 sistem respirasi. Kita tengok buku teks ya, muka surat 46. Nah, pernafasan merupakan proses menyedut udara dan menghembuskan udara oleh peparu kita. Organ utama dalam sistem respirasi kita ialah kita punya peparu. Jadi manusia semua mempunyai dua peparu, sebelah kanan dan juga di sebelah kiri kita. Okey, peparu ni besar. Peparu kita berfungsi untuk melakukan pertukaran gas. Sebagai murid tingkatan 3, anda seharusnya sudah ada general knowledge dia iaitu bila kita tarik nafas, kita membawa masuk oksigen. Kita gunakan oksigen itu. Dan bila kita menghembus nafas, kita akan singkirkan karbon dioksida. Jadi semua murid pada usia 15 tahun seharusnya tahu fakta ini. Bila kita katakan bernafas, bererti tarik masuk udara, hembus udara keluar. Now, kenapa kita bernafas? Ini soalan yang paling penting ni. Kenapa kita mesti bernafas? Pernafasan adalah satu karakteristik bagi semua benda hidup. Kalau awak tidak boleh melakukan pernafasan, maka awak bukan benda hidup. Awak jadi organisma yang sudah mati. Bila kita bernafas, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan tenaga. Tanpa pernafasan, kita tidak boleh tukarkan makanan yang kita makan kepada bentuk tenaga. Sebabnya, bila kita makan makanan contoh ya, nasi. Kita makan nasi, nasi ada karbohidrat. Karbohidrat dicernakan tukar kepada glukosa. Sekarang glukosa tu simpan tenaga. Tapi kita nak keluarkan tenaga tu, kita mesti bakar glukosa tadi. Untuk bakar glukosa, maka awak perlukan oksigen. Nak dapatkan oksigen, kita mesti bernafas. Okey, jadi pernafasan itu lebih kepada proses mechanical. Maknanya perlakuan fizikal untuk bawa udara masuk dan keluarkan udara yang disingkirkan. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita mesti mengenali sistem respirasi manusia. Untuk itu, kita akan tengok slide. Cikgu dah sediakan slide untuk awak ya. 3 ikhlas, boleh nampak tak cikgu punya slide? Boleh, terima kasih Fatia. Jadi kita akan tengok perkara pertama iaitu apakah komponen di dalam sistem respirasi. Okey, kita akan tengok sekarang. Alright, gambar ini ada dalam kita punya buku teks muka surat 46. Cikgu memang lebih gemar menggunakan buku teks punya gambar sebab buku teks punya gambar paling jelas. Pengistilahannya adalah benar ikut kepada sukatan pelajaran kita. Bila kita bernafas, ia melibatkan anggota di bahagian kepala dan juga anggota daripada kita punya leher sampai lebih kurang di bawah kita punya sangkar rusuk. Jadi ini adalah kawasan di mana sistem respirasi kita menjalankan tugasnya. Cikgu mulakan daripada hidung. So hidung akan bawa udara masuk. Udara tadi akan melalui rongga hidung dan turun melalui satu tiub di tengah-tengah dada kita dan tiub itu akan bercabang kepada Y bentuk terbalik. Jadi satu tiub pecah kepada dua tiub. Okey? Jadi sekarang kawasan tiub itu namanya ialah trakea. Jadi kalau awak tengok pada gambar, trakea kita kelihatan seperti tangga-tangga. Kan? Kenapa ada tangga-tangga itu? Kita punya trakea sebenarnya adalah satu salur yang sangat lembut. Lembut sehingga kan kalau kita tarik nafas, kita punya trakea akan goyang.
Kalau kita bernafas terlalu laju, kemungkinan besar trakea kita akan runtuh. Dia akan jatuh ke bawah sebegitu. Jadi itu tidak membantulah untuk kita bernafas. Maka trakea mesti disokong oleh struktur yang kita namakan sebagai tulang rawan berbentuk C. Gelang rawan berbentuk C ini adalah pemegang kepada kita punya trakea supaya trakea kita boleh tegak berdiri. Sebagai contoh, anggap jari cikgu ini sebagai kita punya trakea dan tangan cikgu yang sebelah lagi berbentuk C akan menyokong kita punya trakea dan pegangkan seolah-olah macam bracket. Okay? Seolah-olah macam stapler. Pegangkan kita punya trakea supaya trakea kita boleh tegak berdiri sepanjang salur trakea. Daripada situ, trakea kita akan bercabang kepada dua yang kita namakan sebagai bronkus. Bronkus adalah pecahan daripada trakea. Bronkus akan pecah lagi kepada cabangan yang lebih kecil, kita panggil sebagai bronkiol. Dan hujung-hujung bronkiol ada struktur seperti buah anggur, seperti gugusan anggur, bulat-bulat, kecil-kecil, tapi banyak. Nama struktur ini adalah alveolus. Struktur ini namanya alveolus. Jadi, cikgu highlightkan sekali lagi ya untuk kita ingat nama-nama penting di dalam kita punya sistem respirasi. Pertama yang penting untuk kita ingat, trakea. Kedua, bronkus. Ketiga, bronkiol. Keempat, alveolus. Nah, alveolus ni yang paling penting awak. Kerana alveolus lah tempat pertukaran gas dalam manusia. So basically we can say, kita punya peparu yang besar ni, bahagian kanan dengan bahagian kiri, dua keping yang sangat besar ini, struktur yang membinanya adalah alveolus. Yang cikgu tak ceritakan pada gambar, ada beberapa komponen. Pertama, cikgu tak cerita langsung tentang sangkar rusuk. Kalau kita rasa tepi badan kita guna tangan, kita boleh rasa ada bonggol-bonggol dekat tepi-tepi badan kita, kiri dengan kanan. Itu adalah sangkar rusuk. Fungsi sangkar rusuk adalah untuk melindungi kita punya peparu. Kerana peparu kita adalah organ penting untuk memastikan kita terus hidup, untuk pastikan kita dapat oksigen. Jadi, sangkar rusuk ini akan protect kita punya peparu supaya peparu kita tidak mudah cedera. Okay? Now, kalau awak tengok pula pada sangkar rusuk itu, kerana ada banyak, maka ada satu struktur yang akan pegangkan kita punya sangkar rusuk tadi supaya sangkar rusuk kita tidak lari ke mana-mana. Okay? Jadi cikgu ambil contoh jari cikgu. Ini jari pertama ini anggap sebagai tulang rusuk yang pertama. Yang bawah ini anggap sebagai tulang rusuk yang kedua. Tulang rusuk pertama dengan kedua ini dipegang oleh satu selaput otot. Nama otot itu otot interkostal. Okey murid-murid, awak akan selalu dengar perkataan otot interkostal selepas ini. Okey, otot interkostal berfungsi untuk menggerakkan sangkar rusuk kita naik dan turun. Kerja otot interkostal menggerakkan tulang rusuk kita naik dan turun. Ada satu lagi yang cikgu tak sebut, namanya ialah diafragma. Kalau awak perhatikan pada gambar rajah, diafragma berada betul-betul di bawah peparu kita dan bentuknya adalah melengkung, seolah-olah kubah masjid. It's like the dome shape of a mosque. Jadi itu adalah keadaan asal bagi kita punya diafragma. Diafragma ini pula boleh bergerak ke bawah. Kalau ke bawah, kita panggil diafragma tadi mengecut. Kalau ia bergerak naik ke atas dan kembali melengkung, itu kita panggil diafragma tadi mengendur. Okay? Jadi cikgu ulang sekali lagi sebelum kita pergi lebih jauh.
Dalam sistem respirasi manusia, ada beberapa organ yang memainkan peranan sangat penting bagi memastikan proses tarik nafas dan hembus nafas berjalan dengan lancar, iaitu kita punya lubang hidung, trakea, bronkus, bronkiol, alveolus, sangkar rusuk, otot interkostal dan diafragma. Okey, ada lebih kurang 8 lah, 8 bahagian dalam sistem respirasi manusia. Okey, jadi kita dah selesai tentang bahagian-bahagian dalam sistem respirasi. Kita masuk bahagian yang kedua, iaitu mekanisme pernafasan. Kita masuk bahagian kedua, iaitu mekanisme pernafasan. Kita nak tengok kalau kita tarik udara masuk, udara tu pergi ke mana? Dia berjalan ke mana? Jadi, rujuk kepada gambar rajah ini. Gambar rajah ini juga cikgu ambil daripada buku teks kita. Okay? Jadi yang pertama, udara akan masuk ke dalam badan melalui lubang hidung, pergi ke rongga hidung, turun ke bawah melalui pharynx, larynx, baru turun trakea, pergi kepada bronkus bronkiol dan akhirnya sampai kepada alveolus. Setiap kali kita tarik nafas, inilah laluan udara dia. Okay? Nah, bila kita hembus nafas, udara yang kita keluarkan itu akan lawan balik arah udara masuk. Iaitu bila kita menghembus nafas, udara hembusan akan melalui alveolus, bronkiol, bronkus, trakea, larynx, pharynx, rongga hidung dan keluar melalui lubang hidung sebagai udara hembusan. Mudah saja ni. Okey? Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada mekanisme pernafasan. Macam mana kita tarik nafas, macam mana kita hembus nafas. Kita start dengan tarik nafas. Mula-mula, letak tangan di dada, tarik nafas. Okey, lagi sekali. Letak tangan di dada, tarik nafas. Daripada tindakan tadi, perhatikan. Bila kita letak tangan di dada, kita tarik nafas, tolong bagi tahu cikgu. Dada kita naik atau turun? Siapa boleh bagi jawapan? Tarik. Naik. Okey. Bila kita menarik nafas, dada kita naik. Kita nak tahu kenapa dia naik. Okey. Kita tengok yang gambar yang pertama. Now, gambar ini cikgu ambil direct daripada buku teks muka surat 48. Diberikan pandangan hadapan dan pandangan sisi. Pandangan hadapan dan pandangan sisi untuk sistem respirasi kita. Okay? Now, cikgu nak awak perhatikan pandangan hadapan dahulu. Okay? Bila kita tarik nafas, laluan udara adalah masuk ke dalam trakea. Okay? Cikgu start daripada kita punya sangkar rusuk. Tulang rusuk kita ni. Bila kita menarik nafas, otot interkostal akan mengecut. Pengecutan otot interkostal menyebabkan sangkar rusuk kita bergerak ke atas dan keluar. Macam mana tu? Okay. Tangan cikgu ini, cikgu anggapkan sebagai tulang rusuk. Okay. Ini tulang rusuk kiri cikgu, ini tulang rusuk kanan cikgu. Posisinya adalah sedemikian. Bila otot interkostal mengecut, iaitu kita tarik nafas, otot interkostal menyebabkan sangkar rusuk kita bergerak ke atas dan keluar. Okey? Cikgu ulang sekali lagi. Ini adalah sangkar rusuk, otot interkostal mengecut, menyebabkan sangkar rusuk kita bergerak ke atas dan keluar. Okay, so itu pergerakan sangkar rusuk dengan otot interkostal. Pada masa yang sama, kita punya diafragma akan turun ke bawah.
diafragma akan turun ke bawah. Pergerakan turun diafragma ini adalah disebabkan oleh pengecutan diafragma. Senang untuk kita katakan, pengecutan diafragma menyebabkan diafragma merata dan melepir. Cikgu ulang sekali lagi. Pengecutan diafragma menyebabkan diafragma merata dan melepir. Okay? So dah ada dua pergerakan. Sangkar rusuk ke atas dan keluar. Diafragma merata dan melepir. Dua-dua tindakan ini telah menyebabkan perubahan pada saiz rongga toraks, iaitu kita punya isi padu rongga toraks sekarang sudah menjadi besar. Diberikan pada gambar pandangan sisi. Awak tengok situ, isi padu rongga toraks bertambah akibat sangkar rusuk yang bergerak ke atas dan keluar dan diafragma yang melepir. Pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks menjadi besar. AKA, the size of your thoracic cavity has increased now. Okay, ini kembali kepada tajuk tekanan udara. Tajuk tekanan udara awak sudah belajar di tingkatan 1 dan 2. Cikgu cuma imbas kembali prinsipnya. Cikgu imbas kembali konsep tekanan udara. Okay, cikgu berikan awak satu senario dengan dua pilihan. Ni kita nak imbas balik lesson dulu. Awak hendak menaiki bas. Awak diberikan pilihan bas A dan bas B. Bas A mempunyai penumpang yang sangat ramai. Cukup ramai sehingga muka penumpang tertekan pada cermin bas. Bas B kosong, tiada penumpang, hanya ada driver. Bagi tahu cikgu, awak nak naik bas A atau nak naik bas B? Betul Fazli. Logiknya kita akan naik bas B. Kenapa kita nak naik bas B? Sebab bas B banyak ruang. Bila ruang kita banyak, kita tak rasa tekanan untuk naik bas tu. Kita rasa selesa. Konsep yang sama cikgu apply pada situasi kita yang sekarang ni. Iaitu, bila kita punya rongga toraks besar, itu menyebabkan tekanan udara dalam rongga toraks kita rendah. Menyebabkan tekanan udara dekat luar badan yang tinggi ni akan menolak udara masuk dalam peparu kita. Cikgu ulang sekali lagi. Apabila isi padu rongga toraks menjadi besar, tekanan udara dalam rongga toraks menurun, menyebabkan tekanan udara di luar yang lebih tinggi boleh menolak udara masuk ke dalam peparu kita. Maka kita pun boleh tarik nafas. Okey? Jadi cikgu pergi kepada nota yang cikgu dah sediakan. Ulang sekali lagi mekanisme tarik nafas. Pertama, otot interkostal mengecut. Sangkar rusuk ke atas dan keluar. Murid-murid, jawapan ke atas dan keluar tu is a package. Awak mesti jawab dia bersama-sama ya. Yang kedua, diafragma akan mengecut ke bawah dan mendatar. Dua-dua pergerakan ini akan membawa kepada saiz rongga toraks yang jadi besar. Apabila isi padu rongga toraks meningkat, ini mengakibatkan tekanan udara dalam rongga toraks menjadi rendah. Tekanan udara atmosfera, iaitu di luar badan yang lebih tinggi akan menolak udara masuk ke dalam peparu kita. Maka kita pun tarik nafas. Okay? So itu adalah cara bagaimana badan kita melakukan proses tarikan nafas. Okay, sampai sini ada soalan tak? Ada tak siapa-siapa nak tanya cikgu soalan? Boleh tanya ya, tak ada masalah. Tanya je. Tak ada ya? Okey, kita bergerak kepada bahagian yang ketiga, iaitu hembus nafas. Tadi dah tarik, sekarang kita nak keluarkan pula udara tu. Kita tengok pada gambar.
Gambar ini cikgu ambil direct daripada buku teks juga kerana penjelasannya sangat bagus. Okay? Diberikan di situ sistem respirasi pandangan hadapan, sistem respirasi pandangan sisi. Pertama, kita akan tengok kepada kita punya sangkar rusuk. So, bila kita cerita sangkar rusuk, kita tak boleh lari daripada otot interkostal. Okay? Bila kita menghembus nafas, objektif kita adalah untuk bagi udara keluar daripada trakea pergi keluar badan. Okay? Sekarang otot interkostal akan mengendur. Apabila otot interkostal mengendur, itu telah menyebabkan sangkar rusuk kita yang ke atas dan keluar tadi sekarang akan tertolak ke bawah dan ke dalam. Cikgu ulang sekali lagi. Otot interkostal akan mengendur. Ini mengakibatkan sangkar rusuk kita bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey? Jadi kalau cikgu cerita balik, tarik hembus nafas, guna sangkar rusuk, pergerakan sangkar rusuk kita adalah seperti ini. Tarik nafas. Hembus nafas. Tarik nafas. Hembus nafas. Itulah pergerakan sangkar rusuk kita. Kerana pengecutan dan pengenduran otot interkostal. Okey? Bahagian kedua. Kita punya diafragma, semasa tarik nafas, diafragma kita merata dan meleper. Apabila menghembus nafas, diafragma akan mengendur, melengkung kembali kepada kedudukan asal. Pergerakan dia naik balik ke atas. Sebab itu dalam buku teks diberikan anak panah sedemikian. Okey, ulang balik. Apabila menghembus nafas, sangkar rusuk akan ke bawah dan ke dalam. Diafragma akan melengkung ke atas. Kedua-dua tindakan ini telah memberikan saiz rongga toraks yang lebih kecil. Apabila saiz rongga toraks mengecil, ini telah menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks meningkat. Ingat cerita bas tadi? Ruangan yang sempit, tekanannya tinggi. Apabila saiz rongga toraks kita mengecil, tekanan udara dalam rongga toraks meningkat. Cukup tinggi sehingga udara dari peparu ditolak keluar badan. Kita pun hembus nafas. Okay, kita hembus nafas. Jadi, penceritaan cikgu tadi tu, cikgu tunjukkan sekali lagi dalam bentuk nota. Okay. Otot interkostal mengendur, sangkar rusuk ke bawah dan ke dalam. Otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Rongga toraks telah menjadi kecil sekarang, akibatnya tekanan udara di dalam rongga toraks meningkat. Cukup tinggi sehingga udara boleh ditolak keluar dari peparu keluar badan. Okey, jadi tadi aktiviti kita yang mula-mula tadi, cikgu suruh letak tangan di dada, tarik nafas, hembus nafas. Bila kita tarik nafas, dada kita naik. Ini adalah kerana pergerakan sangkar rusuk yang ke atas dan keluar. Dia keluar ni menyebabkan dada kita naik. Okay? Jadi bila cikgu kata letak tangan di dada, hembus nafas. Kita rasa dada kita turun. Itu adalah disebabkan oleh sangkar rusuk yang bergerak ke bawah dan ke dalam. Jadi, cikgu lakonkan sekali lagi, simulasikan sekali lagi pergerakan tarik nafas dan hembus nafas oleh sangkar rusuk dan diafragma. Tarik nafas, hembus. Tarik, hembus. Itu bagi sangkar rusuk. Kalau diafragma, ingat ya, diafragma keadaan asal dia adalah melengkung. Tarik nafas, hembus. Tarik,
hembus. Itulah cara badan kita berfungsi. Okey, ada sebarang soalan tak setakat ini? Boleh tak tinggi kelas? Kita ada berapa orang ni? Ada berapa orang online sekarang? Kita ada 10 orang. Tolak cikgu seorang adalah 9 orang. Okey, not bad, not bad, not bad at all. Okey? Jangan lupa ya isi borang kehadiran, iklan. Mesti ada borang kehadiran, okey? Now, sekarang apa yang kita nak buat? Kita nak membandingkan pergerakan tarik nafas dan hembus nafas tadi. Okey? Ada sikit lagi nak habiskan dah. Okey? Ini adalah perbandingan antara menarik nafas dan menghembuskan nafas. Okey? Cikgu akan bandingkan kriteria demi kriteria. Okay, kita akan bandingkan satu persatu aspeknya. Yang pertama, dari aspek otot interkostal. Yang mana bila kita tarik nafas, otot interkostal mengecut. Hembus nafas, otot interkostal mengendur. Akibatnya ialah bila tarik nafas, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Bagi hembus nafas, sangkar rusuk ke bawah dan ke dalam. Kriteria ketiga iaitu diafragma. Diafragma semasa tarik nafas akan mengecut dan mendatar. It flattens out. Semasa hembus nafas, diafragma akan mengendur dan kembali melengkung ke atas. Bagi tekanan udara, dalam tarikan nafas, tekanan udara dalam rongga toraks berkurang. Bagi hembus nafas, tekanan udara dalam rongga toraks meningkat. Akibatnya, semasa tarik nafas, udara akan dibawa masuk ke dalam peparu dan semasa menghembus nafas, udara akan ditolak keluar dari peparu. Sedikit tips untuk PT3. Sepanjang yang cikgu ingat, memang setiap tahun mekanisme tarik nafas, hembus nafas akan ditanya dalam peperiksaan. Okay? Sebab itu cikgu explain secara terperinci dan cikgu ulang mekanisme pernafasan manusia. So pay attention pada tajuk ini. Dan yang terakhir sekali iaitu kandungan oksigen dan kandungan karbon dioksida dalam udara sedut dan udara hembus. Murid-murid, cikgu nak tanya, bila kita tarik nafas, apakah gas yang kita bawa masuk? Siapa tahu? Betul Melati. Betul tu. Okay? Semasa kita menarik nafas, kita sebenarnya nakkan oksigen tadi. So, secara logiknya, bagi oksigen, udara sedutan mengandungi oksigen yang jauh lebih tinggi berbanding karbon dioksida. Okay? Semasa kita menyedut udara masuk, kandungan oksigennya adalah lebih tinggi. Ini adalah logik. Okay? Cikgu suka nak ingatkan kepada awak. Pelajaran sains adalah tentang pemikiran logik. Science is all about logical thinking. Kita tahu faktanya manusia akan bernafas menggunakan oksigen. Maka udara sedutan wajib ada oksigen yang lebih tinggi. Now, bila kita hembus nafas keluar, secara logiknya, gas apa yang kita kena hembus keluar? Fatihah, betul Fatihah. Tahniah, betul tu. Karbon dioksida. Okay, karbon dioksida secara logiknya wajib menjadi gas yang paling banyak semasa kita menghembus nafas keluar. Maka diberikan pada gambar rajah, komposisi karbon dioksida adalah paling tinggi dalam udara hembusan. Mudah je kan? Logik akal saja ni. Cikgu nak awak kembali kepada muka surat 48 buku teks. Cikgu nak awak tengok tajuk info science. Okay, tengok dekat situ sekejap. Now, awak tengok di situ buku teks menerangkan tentang tindakan epiglottis. Okay, apa tu epiglottis? Epiglottis adalah satu struktur pada permulaan kita punya kerongkong. Okay? Dan kerjanya adalah untuk membuka
dan menutup kita punya trakea. Tengok pada gambar. Epiglottis berfungsi untuk menutup dan membuka trakea. Okey, cikgu nak share dengan awak. Tahun lepas waktu cikgu ajar tajuk ini kepada murid tahun lepas, ada satu murid tanya saya. Dia kata, "Cikgu, kami belajar di tingkatan 1 tentang makanan. Kami diajar bahawa saluran di sini namanya adalah esofagus. Kenapa cikgu kata trakea? Cikgu tunjuk kat sini tadi nama dia trakea. Tapi kami belajar tingkatan 1 dengan 2 namanya adalah esofagus." Kenapa jadi macam ni? Okay, di sini cikgu jelaskan kepada awak. Kawasan sini ada 2 tiub awak. Tiub ini duduk sebelah-sebelah. Okay. Kalau untuk udara, namanya trakea. Kalau untuk makanan, namanya adalah esofagus. Jadi ini trakea, ini esofagus. Duduk sebelah-sebelah. Yang tolong kontrol buka tutup trakea ini adalah epiglottis. Ni benda baru awak tahu ni kan? Okey. So sekarang macam mana epiglottis tu tahu bila nak buka, bila nak tutup trakea? Depending on apa you tengah buat. Kalau sekarang, contoh sekarang lah, cikgu tak makan, cikgu sedang bercakap. Bila cikgu bercakap, cikgu banyak guna udara, maka cikgu punya laluan esofagus tertutup, cikgu punya laluan trakea terbuka. Maka udara keluar masuk tanpa halangan di bahagian trakea. Berbeza kalau kita tengah makan nasi. Okay, awak makan nasi dengan lauk kari ikan semua, masuk mulut, awak pun kunyah. Awak kunyah makanan tu, awak sedang gaulkan makanan dengan air liur dan gigi awak potong-potong-potong makanan menjadi bentuk yang kecil. Dan ditolak oleh lidah masuk ke dalam. Telan. So waktu makanan tu bergerak, makanan itu dah bukan nasi kari ikan Nama makanan tu sekarang bolus. B-O-L-U-S. Awak tengok buku teks ada dia tulis situ. Bolus tadi akan menyebabkan epiglottis ke atas ni, tutup kita punya trakea, bukakan kita punya esofagus. Tutup trakea, buka esofagus. Supaya bolus nasi kari ikan tadi boleh masuk ke dalam esofagus dan jatuh ke perut. Okay, jadi moral yang kita dapat daripada sini, bila makan jangan sibuk bercerita, sibuk gosip kencang-kencang waktu makan. Sebenarnya tindakan itu adalah sangat bahaya ya bila kita sibuk makan sambil bercakap. Sebab bila kita makan sambil bercerita bersemangat sangat, sebenarnya kita telah menyebabkan epiglottis bekerja lebih. Buka tutup kita punya trakea. Apa akan jadi kalau tersalah? Apa akan jadi kalau tersalah buka tutup? Contohnya, makanan termasuk dalam kita punya trakea. Itu yang kita panggil sebagai tersedak. Sakit awak kalau tersedak ni. Kita tersedak, kita terbatuk-batuk. Tujuan kita batuk tu adalah untuk kita keluarkan balik bolus yang tersekat dekat dalam trakea tu. Jangan main-main ya. Tersedak membawa kepada tercekik. Tercekik boleh menyebabkan kematian kerana kita punya laluan udara tu tersekat. Okey? Ini sedikit tips amalan gaya makan yang sihat. Jangan makan gelojor-gelojor, jangan makan sambil bercerita kuat-kuat sangat. Okey? Nah, habis untuk tajuk 2.1 hari ini. Sekarang kita nak bincang modul. Okey, pastikan awak ada ya modul kita buku B. Okey, semua orang masih ada dengan cikgu ke? Ke ada gambar je orang dia dah tak ada, dah hilang. Semua orang ada lagi ke? Cuba respon sikit. Halo. Yes, Chai Hui Lin. Okey, hai Chai. Awak masih lagi ya ada di sini. Chai ni sini dah dekat. Nur Fatiah. Fatiah pun ada. Alhamdulillah. Kok takut tinggal gambar je orang dah tak ada. Fazli Fazli pun ada. Okey, hai. Cikgu nak awak juga buka pada buku teks. Kita akan isikan sama-sama muka surat 4.
Okay, awak boleh rujuk juga dia punya nota kat depan ni pun ada. Gambar dia tetap ada dekat depan. Buku ni sangat bagus lah. Cikgu so far very happy dengan buku ni. Okay, so kita tengok nota dan kita tengok buku modul latihan pada muka surat 4. 1A. Buka buku teks ya untuk sama-sama tengok sekali. Label sistem respirasi manusia berikut. Diberikan 1 ramen sehingga 10 ramen. Okey, kita buat sama-sama. Buka mic untuk kita bincang sama-sama jawapan dia. Okey, juga boleh pakai chat, tak ada masalah. Okey, 1A, 1 ramen. Apa nama kawasan itu? Rongga Ini. hidung. Rongga hidung, betul. Siapa tadi jawab tu? Fatiah. Okey, betul Fatiah ya. Rongga hidung. 2 ramen? Lubang hidung. Lubang hidung. Betul ya. 3? Larynx. Larynx. Pandai. Orang lain ni mana? Siti Nurliana, Nora Tidur. Zrizam. Oh, jangan loh. Tidur, Janganlah elok. tidur. Aduh. Okey, nombor 4. Satu V tu. 4 ni keliru sikit. Cikgu bagi jawapan je lah ya. 4, otot interkostal. 5, alveolus. 5, alveolus. 6 tu VI. Pharynx. Adam Umar. Tahniah. Betul ya? Pharynx. 7, dia VII. 7, Trachea. trakea. Betul Adam ya? 8, Bronchus. bronchus. 9, Bronchial. bronchial. 10 tu X. Diaphragm. Diafragma. Sebut Adam. Diafragma. Diaphragma. Oh, pandai. Okey, boleh kan? Tak ada susah mana pun. Okey. Now, pergi kepada B. B ni adalah laluan udara. Berdasarkan raja di atas, isi petak kosong untuk menunjukkan laluan udara dari hidung ke peparu. Okey, mari kita buat yang ini. Yang ini ada nota tak kat depan? Ya ada. Oh senang. Ada nota dah. Okey, yang pertama lubang hidung. Betul Fatia. Yang kedua Siti Nurliana. Oh terus dia tutup mic. Okey cepat. Jawapan dia apa? Yang kedua Hidung. rongga hidung. Ketiga pharynx. Pharynx. Ketiga ya. Keempat Larynx. larynx. Betul. Kelima Trachea. trachea. Keenam Bronchus. bronchus. Ketujuh kecil lagi. Bronchial. Bronchial. Ke-8 hujung. Alveolus. Alveolus. Pandai. Betul ya? Okey, sekarang kita pergi modul muka surat 5. Okey, yang ini a little bit hard. Sedikit susah. Untuk jawab muka surat 5, awak kena rujuk buku teks pada gambar muka surat 48 dengan 49. Kena rujuk situ ya supaya kita senang nak jawab soalan ini. Okey. 2. Jawab soalan berikut tentang mekanisme pernafasan manusia. 1. Menarik nafas. Lukis anak panah. Lukis anak panah ya. Lukis anak panah untuk menunjukkan laluan udara, pergerakan diafragma dan sangkar rusuk semasa tarik nafas bagi setiap rajah di bawah. Okey. Untuk yang ini, awak kena rujuk tarik nafas muka surat 48 pandangan sisi. Awak nampak tak laluan udara masuk? Udara disedut masuk. Anak panah tu nampak tak? Nampak. Nampak ya? Okey, nampak kan dia punya udara anak panah tu masuk ke dalam hidung kan? Buat anak panah tu. Ikut pada buku teks. Okey, udara masuk ikut lubang hidung. Okey, sangkar rusuk. Sangkar rusuk tu ke depan kan? Betul? Buat anak panah ke depan. Okey, anak panah dia jadi macam tu. Okey.
Dan diafragma naik atas ke turun bawah? Turun bawah. Turun ke bawah, betul ya? So diafragma akan turun ke bawah. So pastikan anak panah awak betul. Yang dekat hidung, buat dia pandang naik ke atas. Okay. Yang dia punya sangkar rusuk akan bergerak ke depan. So kalau gambar tu begini, dia akan gerak ke depan macam tu. Dan bagi diafragma, diafragma akan ke bawah. Okay. Now, tengok bahagian B. Isi tempat kosong bagi menerangkan mekanisme semasa tarik nafas. A. Apabila manusia menarik nafas, otot interkostal Mengecut. very good, mengecut. Lalu menyebabkan sangkar rusuk bergerak ke Atas. atas dan ke Luar. very good. Ke atas dan ke luar. Cikgu tunjuk balik, kita buat sama-sama. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey. So tengok pada slide, kita isi sama-sama. Bahagian 2. Otot diafragma mengecut. Otot diafragma mengecut dan menyebabkan diafragma menjadi rata dan mendatar, leper dan bergerak ke bawah. Okey, so nombor 3. Isi padu rongga toraks bertambah. Isi padu rongga toraks bertambah atau meningkat atau menjadi besar dan menyebabkan tekanan udara dalam rongga toraks berkurang atau menurun. Okey. Udara dipaksa masuk ke dalam peparu oleh tekanan yang tinggi. Mestilah tinggi. Okey, mestilah tinggi dari luar. Boleh ya? Lengkap sudah ya jawapan muka surat 5. Sekarang kita bergerak kepada latihan muka surat 6, iaitu menghembus nafas. Sama juga rujuk balik buku teks gambar muka surat 49. Tengok balik 49. Okey, anda dikehendaki melukis gambar rajah anak panah tentang pergerakan udara hembus nafas, pergerakan dadanya dan pergerakan diafragmanya. So, awak dikehendaki buat bahagian ini. Okay, so ini ya. Lukis semula pada kotak yang diberikan. Dah siap? Dah. Okay, moving on. Okay, cikgu bagi, okay, betul Fatia dah siap ya, thank you. Okay, cikgu bagi balik nota ni. Okay, cikgu bagi awak masa lebih kurang 2 minit. Awak tengok dan isikan bahagian B. Lepas tu kita bincang. Buat sekarang ya. Dah siap? Boleh ya? Okey, kita bincang sekarang muka surat 6. Dah siap? Okey. Apabila manusia menghembus nafas, buka mic ya, kita bincang. 1. Otot interkostal mengendur. Lalu menyebabkan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Very good. Okey, soalan nombor 2. Otot diafragma mengendur dan menyebabkan diafragma melengkung ke atas. Betul ya? Melengkung ke atas. Okey, 3. Isi padu rongga toraks mengecil ataupun berkurang. Betul ya? Mengecil ataupun berkurang. Dan menyebabkan tekanan udara dalam rongga toraks bertambah. Very good. Okay, bertambah. Maka udara dipaksa keluar dari peparu oleh tekanan yang udara nak tolak keluar.
Tekanan mesti apa? Kalau nak tolak keluar. Tinggi. Betul ya? Betul, tinggi. Betul ya? Udara dipaksa keluar dari peparu oleh tekanan yang tinggi di dalam peparu. Okey awak, habis untuk hari ini. Kita sudah habis tajuk 2.1. Iaitu apa tadi tajuk 2.1? Sistem respirasi manusia. Okey, cikgu faham agak berat sikit tajuk kita hari ini tapi tak apa. Nanti cikgu akan uploadkan video ini, jadi sementara cuti yang agak panjang ni awak boleh replay balik. Tengok balik slow-slow. Itu indahnya belajar PDPR ni. Bila cikgu rekod video, awak boleh play and pause, play and pause. Kalau agak-agak tak faham, play balik. Agak-agak nak tulis nota, awak boleh pause. Okay? So, jangan putus harap ya. Sains ini adalah satu pelajaran yang sangat seronok sebenarnya. Okay? Jadi habis untuk hari ini. Kita ada 10 orang. 10 orang online. Alhamdulillah, I am very happy. Terima kasih atas kehadiran awak semua dalam cikgu punya GM. Jadi sebelum cikgu akhiri kita punya GM, cikgu nak tanya ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada ya? Okey. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semua. Tak ada ya Fatia? Okey. Terima kasih atas kehadiran semua orang pada hari ini. Jangan lupa isi borang kehadiran. Cikgu tutup pada jam 5 petang hari ini. Okay, so terima kasih semua. Awak boleh leave meet sekarang. Thank you so much everyone. Bye. Lupa nak cakap. Selamat Tahun Baru Cina kepada Tai Hui Lin, Lim Yin Xuan. Okay, selamat Tahun Baru Cina. Happy Chinese New Year kepada semua murid-murid beragama Buddha. Dan kepada murid-murid yang lain, selamat bercuti. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa belajar. Oi, cikgu mana ada ampau. Lagipun tak boleh, social distancing. Okay, bye. Oh, transfer pandai kau. Okay, bye everyone. I'll see you all again next time, okay? Bye. Take care. Terima kasih. Sama-sama Adam.